Maklimah. Salin yang mana maklimah? Maklimah tak suruh salin pun. Maklimah tengah terang buat penerangan. Okey. Kemahiran saintifik untuk darjah 3 kita ada 6 kemahiran. Okey, yang minggu lepas Maklimah dah ajar kemahiran memerhati. Yang kedua kemahiran mengelas dan yang ketiga kemahiran mengukur menggunakan Apa Walima suara Walima tak ada? Maklimah slow lah. Sekejap Okey dah dengar dah semua. Dengar tapi mesti ada lagi yang Betul. Okey, kita akan mulakan 3 tajuk untuk minggu ni, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Okey, total semua ada 6 tajuk. Okey, boleh buka muka surat 8, semua dah buka? dah. Membuat inference ni apa? Okey, siapa yang tahu inference ni apa? Cuba kita Mualimah. Siapa yang tahu memang terror lah, Mualimah salute. Siapa yang tahu? Okey, tak ada yang tahu? Okey, tak apa. Jangan risau, Mualimah akan terang. So, membuat inference. Okey. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, macam mana? Macam mana kita nak tahu? Okey, kesimpulan terhadap satu benda tersebut. Okey, jom kita tengok dialog kat bawah. Mari ikuti perbualan Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Okey, tengok yang pertama yang belah kanan dia cakap apa? Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, gambar yang kedua, Langgi cakap apa? Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap dia kata mungkin juga pokok ini mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey, nampak tak sebenarnya Langgi dua kotak ni dia dah buat dah inference. Dia menyatakan kesimpulan terhadap sesuatu bentuk pemerhatian. Contoh sekarang dia tengah perhatikan pokok bunga. Okey. Terhadap pokok ini. Okey, apakah inference terhadap situasi tersebut? Okey, tengok yang bawah. Okey, tengok ni dia ada tanda dua kata buka. Okey, inilah inference-nya. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey, inilah dua perkataan inilah inference terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. 9. Okey, situasi kedua pula. Yang pakai tudung dia cakap apa? Kenapa daun pokok ini berwarna kuning? Kemudian yang kakak ni dia cakap, betul lah pokok ini juga kelihatan layu. Okey, ni dia tengah fikir. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Tidak berbaja lah sebab tu dia jadi kuning. Okey, kemudian dia cakaplah kat sini. Agaknya pokok ini tak cukup air. Kemudian kakak ni cakap apa? Tanahnya juga nampak kering. Okey, seterusnya dia cakap mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, nampak tak kemungkinan-kemungkinan yang diorang timbulkan? Okey, berdasarkan situasi, bolehkah kamu nyatakan inference terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okey, siapa nak buat inference? Siapa yang nak buat inference terhadap ni? Siapa yang tahu jawapan inference terhadap ni? Siapa nak jawab mic? Tak tahu?
tu berdasarkan pemerhatian. Okey, Muallimah buatkan inference ni. Okey, mungkin pokok ini menjadi layu sebab ia tidak dibaja. Atau mungkin juga pokok ini tidak cukup air. Atau mungkin juga pokok ini telah diserang dengan serangga. Okey, senang kan? Mudah sangat inference ni. Inference ni adalah pemerhatian ataupun kesimpulan terhadap objek yang ada di depan mata kita. Okey, seterusnya muka surat sebelah, tengok muka surat sebelah pula. Buka satu video supaya awak faham inference ni apa. Okey, inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar ataupun tidak benar. Okey, inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Okey, kalau tengok gambar tadi, situasi yang kedua ni, nampak tak? Ini sekadar andaian. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab perhatian sahaja, sebab kita tak jaga pokok ni. Kalau kita jaga pokok ni, baru kita tahu pokok ni bagaimana. Okey, so inference ni tak semestinya benar dan tak semestinya juga tidak benar. Macam tu. Okey, inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Okey, contoh yang pertama apa yang kita kena buat? Kita buat pemerhatian. Contoh kat depan kita dapat satu buku. Okey, kita perhatikan buku tersebut. Okey, yang kedua penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Contoh buku tu macam koyak raba. Okey, apa yang andaian yang kita nak buat terhadap buku? Oh, mungkin pelajar yang menggunakan buku ini menggunakan buku ini dengan betul, bersungguh-sungguh. Setiap hari dibuka. Okey, contoh sebab itulah buku tu jadi koyak raba. Okey, sama dengan itulah kesimpulan awalnya. Kita perhatikan sesuatu benda, kita buat kesimpulan berdasarkan apa yang kita perhatikan. Maka terjadilah kesimpulan awal. Okey, Muallimah share satu video untuk awak faham inference ni apa. Kejap. Kejap line agak slow. Kalau macam slow. Kenapa yang ni? Okay, dah. Dev terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dev berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dev baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Apa dia? Sebaliknya, Kenapa? Tak dengar. Suara dia berdabel-dabel. Double-double. Yang lain dengar double-double juga ke? Ya. Tak. Ya, berdabel-dabel. Okey, yang berdouble tu mungkin awak punya ni kot, device awak kot. jika objek tenggelam di dalam air, Kat Muallimah tak bunyi seperti double pun. sekeping duit shilling, kita membuat inference ke objek tenggelam di dalam air. Seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore,
kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivor, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Okey. Okey, selesai video tadi. Okey, faham tak inference tu apa? Sebab. Okey, inference tu adalah kesimpulan terhadap satu pemerhatian. Kesimpulan terhadap satu pemerhatian. Dalam kehidupan seharian kita, memang kita dah buat inference pun. Contoh awak nampak orang tu, awak buat inference. Contoh awak nampak pengemis kat tepi jalan, awak pun buatlah inference. Awak cakap, oh pengemis tu mungkin dia tak ada duit sebab tu dia mengemis di tepi jalan. Okey, itu antara salah satu cara inference. Contoh awak tengok mak awak masak di dapur. Kenapa mak awak masak kat dapur? Oh sebab adik-adik awak semua dah lapar. Sebab tu mak awak masak kat dapur dan juga mak awak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Okey, itu juga antara salah satu inference. Okey, seterusnya buka muka surat. Malimah, suara Malimah mana? Tiba-tiba dia hilang. Okey, dah dengar dah suara Mak Limah? Okey, dengar tak? Dah. Okey, bagus. Okey, seterusnya Mualimah akan terangkan muka surat 11, buka muka surat 11, meramal. Okey, kita masuk tajuk besar meramal. Tadi kita tadi Mualimah terangkan tentang inference. Hari ni lepas tu Mualimah terangkan meramal. Jangan siapa-siapa main chat, okey, fokus. Nanti siapa yang main chat tu Mualimah suruh dia yang terangkan. Okey. Yang seterusnya, meramal. Meramal ialah kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, peristiwa tu belum berlaku tapi kita buat jangkaan tentang peristiwa tu apa yang akan berlaku. Okey, kita tengok situasi kat bawah. Dia kata ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemimpin. Saya pergi tandas. Okey, boleh Alimah izinkan. Okey, ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Okey, ramalan yang dibuat mungkin benar ataupun mungkin tidak benar. Okey, contoh. Tak dengar suara. Mana suara Malimah? Tak dengar suara. Tak ada suara Malimah. Masih susah ni. Malimah, muka tak? Malimah dengar tak? Malimah dengar tak? Apa yang ada kat Malimah ni? Malimah. Pelik ni Malimah. Itulah. Kita tak dengar dah. Okey. Okey, siapa yang nak jawab ramalan yang pertama tu? Apa yang tahu nampak tak ikat kaki dekat papai? Okey, apa akan jadi kalau Malimah, saya cakap lagi. Malimah. Okey. Malimah.
Hello? Kalau Walima tak kata macam mana kita nak faham. Weh, Walima! Walima tak dengar. Tak apa, nanti Walima masuk balik. Walima memang ada ya? Okay, sorry Maklimah terkeluar daripada meeting ni. Okay, next. Tak apalah. Okay, Maklimah izinkan siapa nak pergi tandas tu. Okay, gambar yang kedua. Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okay, ni warna putih, merah, kuning, putih, merah, kuning. Warna seterusnya adalah warna apa? Okay, bagus. Okay, bukan muka surat seterusnya. Mualimah kena laju lah sebab line Mualimah ni macam tak memberi kerjasama. Okay, meramal. Okay, muka surat seterusnya. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Okay, meramal ni kita tak boleh tipu. Biasanya kita akan buat contoh macam tengok gambar kek ni. Takkan kita nak tiba-tiba cakap warna merah sedangkan kita nampak selepas warna kuning adalah warna putih. Okey. Okey, yang ni pula. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Okey, apa-apa ramalan kita mesti datangkan bukti. Okey, contoh kita nampak kilat dan langit gelap. So apa akan jadi? Hujan. Buktinya apa? Buktinya kita nampak kilat. Kalau nak hujan, biasanya langit akan mendung dan juga berlaku kilat. Okey, ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Okey, tengok situasi yang kat bawah pula. Dia tengah sepak bola. Okey, apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Okey, boleh jadi bola ni masuk gol, boleh jadi juga bola ni tak masuk gol dan boleh jadi juga sebenarnya dia tak sepak pun bola tu. Dia tersepak kat tepi. Okey, banyak kan? Ini antara contoh ramalan yang kita boleh buat lebih daripada satu. Okey, settle untuk bahagian meramal. Okey, faham tak? Semua faham bahagian ramalan? Faham. Okey, mudah kan? Meramal ni biasanya kita akan tengok pada sekeliling dan susahlah untuk ramalan tersebut tak betul. Kebanyakan ramalan adalah betul. Okey. Seterusnya, okey, buka muka surat 13, berkomunikasi. Okey, berkomunikasi. Okey, semua dah buka? Muka surat 13, berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Okey, waktu darjah 1 dan darjah 2 awak dah belajar juga bagaimana kemahiran berkomunikasi. Banyak cara kita berkomunikasi, bukan sekadar menggunakan mulut sahaja, kita juga boleh berkomunikasi menggunakan lakaran, menggunakan lukisan, menggunakan jadual. Okey, contoh macam Muklimah tengah buat sekarang adalah Muklimah tengah mengajar awak berkomunikasi melalui suara pun sama. Muklimah menggunakan gambar. Sekarang Muklimah menggunakan gambar juga menunjukkan ke awak bahawa apa yang Muklimah nak sampaikan. Okey, ini juga antara contoh salah satu cara untuk berkomunikasi. Okey, kalau darjah 3 awak akan belajar menggunakan perkataan, simbol grafik, jadual, graf, rajah dan model. Okey, makin bertambah. Okey, mari kita lihat contoh di bawah. Okey, tengok contoh ni. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Okey, maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Okey, contoh Ali. Bukan Ali. Contoh buah betik. Berapa ramai yang suka buah betik? Okey, angkat tangan. Okey, dia tulis 8 orang. Okey, contoh yang kedua, durian. Durian siapa yang suka? Muklimah izin kita bertandas. Okey, boleh. Muklimah izinkan. Okey, yang seterusnya, pisang. Berapa orang suka? Okey, 7 orang pelajar angkat tangan.
Okey, yang seterusnya, tembikai. Berapa orang suka? 6 orang angkat tangan. Okey, ini juga antara contoh salah satu cara untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Okey. Okey, maklumat daripada jadual juga boleh dipindahkan kepada bentuk lain. Contoh sepertinya carta palang. Okey, carta palang ni pun membuatkan kita boleh faham. Okey, betik dekat mana? Bahagian nombor 8. Okey, kita tengok durian. Durian berapa orang? 9 orang suka. Pisang sampai berapa? 7 orang. Tembikai berapa? 6 orang. Okey, melalui carta palang pun kita boleh tahu berapa bilangan murid yang suka buah-buah kegemaran mereka. Okey, yang seterusnya. Okey, selesai untuk tiga subjek. Yang pertama membuat inference, yang kedua meramal, yang ketiga berkomunikasi. Okey, Muallimah ringkaskan balik. Inference ni apa? Inference adalah membuat kesimpulan. Okey, contoh kita tengok salah satu objek, kita buat kesimpulan terhadap objek tersebut. Yang kedua meramal. Meramal ini contoh ada satu situasi yang berlaku di hadapan kita. Kita meramal situasi tersebut, apa yang akan jadi. Contoh adik kita tengah makan. Lepas tu dia makan tepi meja, pinggan dia sikit lagi nak jatuh. Okey, apa yang kita akan ramalkan? Boleh jadi dia tolak pinggan dia ke tengah ataupun boleh jadi pinggan tersebut jatuh. Okey, itu meramal. Yang ketiga, berkomunikasi. Berkomunikasi ini adalah cara kita menyampaikan maklumat pada orang lain. Okey, selesai penerangan Muallimah untuk tiga tajuk ni. Sekarang Muallimah nak awak buka buku aktiviti. Buka buku aktiviti, semua buka buku aktiviti warna oranye. Buka muka surat 6. Buka aktiviti muka surat 6. Alifah dah buka lama. Dah buka lama? Okey, tulis tarikh ni 10 hari bulan 2 2021. Kemudian awak boleh buat latihan muka surat 6, muka surat 7, 8 dan 9. Okey, buat muka surat 6 dulu. Baca arahan betul-betul dan jawab soalan. Baca arahan betul-betul dan jawab soalan yang diberikan. Buat muka surat 6 dulu. Semua dah ada kan buku aktiviti? Siapa yang tak ada? Ada saya jawab. Ya, satu Okey, ada terus jawab. 6. Siap Muallimah. 6, Dah siap? 5, 8. Senang je. 6. Awak siap muka surat berapa? 6 je? Ha. Buat sampai muka surat 9. Yes. Selamat buat sampai muka surat 9. 12. Buat muka surat 6, 7, 8, 9. Ya. Okey, buat sekarang. Okey, sambil-sambil awak buat, semua dah dapat arahan kan? Semua dah faham muka surat berapa? 6, 7, 8, 9. Awak buat. Kalau tak sempat siap, tak apa. Kalau tak sempat siap, sambung kat rumah. Sambung kat rumah pula. Sambung kat rumah lah, betul tak awak dekat rumah kan? Pak Lemah. Okay, sekarang. Pak Ya. Lemah jauh 1 jam mana? Okey, buka surat 7. 67,610. Membuat inference dan meramal. Okey, kita tengok satu. Lim dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainannya di atas skateboard menggunakan 2 magnet butang seperti rajah di bawah. Okey, dia gunakan apa tu? Magnet. Dia gunakan magnet untuk menggerakkan kereta tersebut. Okey, sebelum ditolak, magnet A ke atas, magnet B kat bawah dan cardboard memisahkan antara magnet tersebut dan kereta mainan. Okey, itu sebelum ditolak. Selepas ditolak guna magnet B. So, kereta tu jadi apa? Kereta tu bergerak.
Okey. Berdasarkan penyiasatan di atas, jawab soalan berikut. Okey, nombor 1. Tulis pemerhatian kamu terhadap kereta mainan selepas B ditolak. Okey, apa jadi kat kereta tu? Apa jadi dekat kereta tu bila magnet B ditolak? Bergerak. Okey, itulah jawapan dia. Tapi tu dia dah banyak sikit. Kereta mainan itu bergerak mengikut magnet A. Contoh. Buatlah ayat kamu. Okay, yang kedua, tulis dulu jawapan tu. Ya, masa? Naga. Candas. Dah siap. Okay, bagus. Aku dah siap yang mana? Pertama tu. Semua sampai muka surat 9 dah siap? Belum. Siapkan sampai muka surat 9. Mama. Ustaz, dia bukan membesar, dia macam dia kat sebelah Ustaz ni. Yang nombor 2 tu. Dia jadi macam ni Ustaz, Ustaz nampak tak? Jadi macam tu. Nak. Aima nombor 2. Aima muka surat 7. Yang 2 ni macam mana kita tak faham. Okay, yang nombor 2. Dia kata berikan inference kamu berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, inference ni tadi Mu'alimah dah. Inference ni adalah kesimpulan. Okey, jadinya apa yang awak buat kesimpulan di atas tu, okey awak tengok magnet tu bila digerakkan baru kereta bergerak. Okey, buatlah ayat. Okey, contoh ayat, takkan Mu'alimah bagi jawapan awak dah jadi 3 dah. Okey, contoh Nombor bila 1. magnet tu digerakkan maka kereta tu bergerak. Contoh. Nombor 1 tadi Mu'alimah dah terang lah. Apa Nombor 1 tu, apa jadi bila magnet B ditolak? Apa jadi dekat kereta tu? Akan bergerak. Tulislah itu. Itulah pemerhatian Kereta awak. mainan akan bergerak dah. Okey dah, buat nombor 2. Betul. Yang nombor 2 tu macam mana? Okey, nombor 2 inference. Inference ni kesimpulan. Apa yang awak nampak? Kereta tu boleh bergerak dengan sendiri ke? Takkan. Kereta tu digerakkan dengan menggunakan magnet. Okey, awak buat ayat. Kereta itu digerakkan menggunakan magnet A dan B. Kereta mainan itu boleh bergerak apabila ditolak menggunakan magnet. Okey, bagus. Siapa punya jawapan tu? Kausar. Kausar. Contoh tu contoh inference Kausar. Bagus Kausar. Okey, sekarang Mu'alimah nak ambil kehadiran. So nama yang Mu'alimah panggil sahaja buka suara. Okey. Yang pertama Muhammad tak.
3K. Muhammad Taqiyuddin. Ada tak Muhammad Taqiyuddin? Ada. Okey, ada. Muhammad Affan Faris ada? Muhammad Affan Faris ada? Ada. Okey, ada. Afifah ada? Afza Afifah? Tak ada Ahmad Farish ada? Ahmad Farish? Okey, tak ada. Ada. Alif, ada ke Ahmad Farish? Okey, Alif Imran ada? Ada. Alif Imran. Ada. Okey. Otak tu besar mana? Alia Humaira ada? Alia Humaira? Ada. Okey, ada. Amal Amani ada? Ada. Amal Amani. Okey, ada. Azim Fakri ada? Azim Fakri. Ya, saya Maklimah. Okey, ada. Hanan Fasihah ada? Ya, Hanan. saya ada. Okey, ada. Hana Humaira ada? Hana Humaira ada? Okey, tak ada. Muhammad Auf Ammar ada? Muhammad Auf Ammar ada? Okey, tak ada. Muhammad Fakrul Azfa. Ada. Muhammad. Okey, ada. Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Hanif ada. Ada. Muhammad Haraz Rifki. Ada. Okey, ada. Muhammad Izrayan. Ada Maklimah. Okey, ada. Muhammad Syahdan. Muhammad Syahdan. Ada ke? Muhammad Zarif Zafrin. Ada tak? Okey, ada. Nur Is Arif. Nur Is Arif. Ada. Ada ke? Apa tu? Nur Is Arif ada? Okey, tak ada kan? Tak. Okey, Nur Zara Arisa. Ada. Okey, ada. Nur Hana Sabrina. Ada. 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 Nur Kasih Zulaika. Tak. Tak ada. Tak. Kais Kausar Shah. Ada. Umi Maisara Hana. Ada. Okey, ada. Jamal Al-Fash. Ada. Saya ada. Okey, nama siapa yang Muhammad panggil lagi? Ada tak nama yang Muhammad tak panggil? Ni Rohani ni siapa? Okey, sekali lagi. Ini sambil-sambil Mualimah akan bentangkan sekali lagi video inference. Awak tak tahu kan tadi video inference kan? Macam mana nak buat inference? Awak tengok video ni betul-betul. Tapi sorry lah kalau tersekat. Sebab line Mualimah pun macam tak memberi kerjasama baik. Sekejap.
Sambil awak buat tu, awak tengoklah video ni. Melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu reference? Jangan mute audio Maklimah Kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan karnivor, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivor, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian. Okey. Cuma muka surat 9 macam mana nak buat? Okey, muka surat 9. Sekejap. Muka surat 9, cuba awak rujuk buku teks, muka surat. Tadi Maklimah dah terangkan sebenarnya. Maklimah betul ke saya buat? Mana? Tengok. Betul. Siapa ni? Kausar. Okey, betul. Betul sangat yang Kausar buat tu. Okey, cuba tengok muka surat 13. Muka surat 13 dekat buku teks, dia dah tunjuk cara-cara berkomunikasi. Dia bagi gambar raja, kita tukarkan kepada graf. Dia bagi gambar raja, kita tukarkan kepada graf. Okey, awak pindahkan maklumat gambar raja ni, jadual ni berbentuk graf. Okey? Kalau tak tahu, rujuk muka surat 13. Okey, seterusnya Maklimah akan tayangkan video macam mana untuk meramal pula. Sambil-sambil awak buat aktiviti. Monster Math presents Counting to 10. Okay, class, let's count these munchkins together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang English sings it. ni. Maklimah siap muka surat 9. Pada hari Isnin lepas, hujan Okey, turun pada bagus. sebelah Okey, tak petang. apa. Awak tengok video. Dah Hujan selesai, juga tengok turun video. pada sebelah petang hari Selasa. Kemudian, hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains
Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan adalah betul. Sekitar pukul 3 hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar, cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa Tapi yang kami tu tidak akan turun pada petang. Tetapi pada pukul 4 petang, berlaku kilat dan guruh. Kemudian hujan. Ramalan Michael adalah salah. tapi yang tanya tu yang kita buat kan. Siapa yang tak mute tu? Lewat tu. Sadan mute. Sadan mute, Sadan. Tengah babi. Okey, sekali lagi Mukadimah tayangkan balik sebab tadi macam ada gangguan. Macam ada gangguan. Okey, kejap. Saya sambil buat kerja tu. Meramal, okey, tengok meramal. Okey, bagaimana meramal untuk tahun 3 ni? Sekejap ya. Kojak. Ustaz, bukan soalan tu balik. Pada hari Isnin lepas, hujan turun pada Tak sebelah ada petang. soalan yang kena salin awak. Hujan juga Kamu buat dalam buku aktiviti je. pada sebelah petang hari Selasa. Okey, tengok video ni sambil-sambil buat Kemudian kerja. hujan turun lagi pada sebelah petang hari Rabu. Ustaz, buka lah Oleh itu, pada pagi hari Khamis, Michael meramalkan bahawa hujan juga Alif Imran tu minta tu. Mana ada Mukadimah buka soalan. Mukadimah buat dalam buku aktiviti. Tak ada soalan yang kena salin. akan turun pada sebelah petang. Meramal adalah salah satu daripada kemahiran proses sains. Ia adalah kemahiran membuat jangkaan tentang suatu kejadian berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman lampau dan pola tertentu data yang boleh dipercayai. Okey, tengok meramal dia cakap. Meramal adalah salah satu kemahiran sains. Okey. Contoh membuat andaian tentang sesuatu kejadian berdasarkan apa? Contoh pemerhatian kita ataupun berdasarkan pengalaman masa lampau kita pernah hadapi situasi itu sebelum ni, kemudian kita buat ramalan yang seterusnya. Okey, ataupun contoh berdasarkan pola data yang dipercayai. Contoh kita meramal esok hujan. Okey, itu berdasarkan pola data. Kita tahu daripada orang yang meramal tentang cuaca. Ramalan mungkin betul atau salah. Ramalan Michael adalah betul. Sekitar pukul 3 pada petang hari Khamis, langit bertukar mendung dan hujan mula turun. Pada hari Jumaat, matahari memancar terik. Cuaca adalah baik. Michael meramalkan bahawa hujan tidak akan turun pada sebelah petang. Tetapi pada pukul 4 petang, berlaku kilat dan guruh. Kemudian, hujan turun dengan lebat. Ramalan Michael adalah salah. Okey. Okey, itu adalah video tentang ramalan. Okey, Mukadimah akan tunjukkan satu lagi video tentang berkomunikasi. Sekejap. Okey, untuk berkomunikasi. Siap.
Siapa yang, okey Alif Imran keluar. Okay, jap. Okay, kejap ya. Are the videos from 2006 really helping? Aren't you tired of finding videos that aren't getting you anywhere in math class? Try something new now. Join thousands of other students and do a lot better in math. Okay, berkomunikasi. Selepas suatu eksperimen di dalam kelas, Lana berkongsi keputusan eksperimen dengan Sarah. Lana menggunakan kemahiran sains berkomunikasi. Berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea. Bercakap, mendengar dan menulis adalah cara-cara untuk memberi dan menerima maklumat atau idea. Merekodkan maklumat daripada penyiasatan dalam bentuk jadual, graf dan carta juga adalah cara-cara untuk berkomunikasi. Okey, kalau awak buat latihan muka surat 9 tu, itu adalah cara satu berkomunikasi yang dia suruh buat. Dia bagi jadual dan dia minta buat berbentuk carta. Okey, kalau awak tak tahu contoh dia macam mana, tengok buku teks muka surat 13. Ada contoh dia dan awak tiru saja macam mana cara nak buat tu. Membuat lukisan sains dan melabel lukisan adalah satu cara lain untuk berkomunikasi. Akhir sekali, menulis laporan sains sama seperti apa yang Lana lakukan akan membolehkan orang lain mengulangi dan menyemak keputusan eksperimen tersebut. Okey, selesai. Okey, habis video ni maka selesailah kelas sains pada hari ini. Okey, Muallimah nak siapa yang dah siap sampai muka surat 9 tu angkat tangan nak tengok. Siapa yang dah siap sampai muka surat 9 tu? Wow. Besar, lagi satu. Alia Humaira. Wah, tiranya, cepatnya buat. Masya Allah. Tajuk Muallimah. Okey, bagus. Hamal pun dah siap. Alif Imran dah siap. Okey, bagus. Muallimah ucapkan tahniah kepada semua yang dah siap, yang berjaya siap sampai muka surat 9. Okey, bagus. So, disebabkan awak dah siap, so maksudnya tak ada kerja sekolah lah untuk awak semua. Okey, jadinya Muallimah ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi belajar sains pada hari ini. Muallimah doakan semua ilmu yang awak dapat boleh dipraktiskan dalam kehidupan seharian. Okey, kelas awak ada berbaki lagi satu kelas kan sampai 4.30. Last sains, nanti tunggu guru, awak boleh rehat dulu. Awak bolehlah nak buat apa-apa urusan sampai pukul 3.30 nanti. Muallimah seterusnya akan masuk. Okey, semua baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Muallimah undur diri dulu. Assalamualaikum. Tenang. Off.
Masih teko.